You are watching Eddie Badr's YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Ramai yang bertanya kenapa Izo dengan Mael ni mereka ni sering daripada sejak dulu lagi sampailah ke hari ni dia sering tak sebulu. Betulkah? Apakah ada permasalahan peribadi antara mereka ataupun kenapa ya? Jadi saya akan jawab dari konteks yang saya tahu, iaitu sepanjang saya berkawan dengan mereka, ada beberapa perkara yang saya kenal pastilah. Tetapi tak tahulah, mungkin ada perkara lain yang mereka sembunyikan. Tapi saya akan bercakap mengenai apa yang saya tahu. Maksudnya daripada sudut ataupun konteks apa yang saya tahu mengenai mereka. Izo ni untuk pengetahuan semua dan mungkin semua setuju bahawa Izo ni dan Mael adalah dua insan seni yang unik, sukar dicari ganti. Izo dia mempunyai petikan gitar yang menusuk kalbu, dia bersuara melalui petikan gitar dia. Bukan biasa-biasa petikan gitar dia tu sejak daripada mula pertama kali saya kenal dia. Apabila saya dengar petikan gitar dia, saya tahu dia petikan itu ikhlas daripada jiwa dia. Jadi apabila kita buat sesuatu perkara dengan ikhlas, dia akan menjadikan kita akan diterima ramai. Ini yang berlaku apabila Izo memetik gitarnya. Itu sedikit secara ringkas lah mengenai persepsi atau pandangan saya mengenai Izo. Dan mengenai Mael, dia sahabat paling rapat dalam ekspedisi dengan saya. Dia adalah seorang penyanyi yang begitu unik, mempunyai suara yang tidak ada dua, tiga sepertinya. Mungkin ada orang yang cuba menyamai suara Mael, tapi dia boleh dapat suara seperti suara Mael, tapi feel yang Mael tonjolkan dalam setiap penyampaiannya dalam album sangat luar biasa. Dan apabila dia live, walaupun sekarang ni usia dah meningkat, faktor usia, dia dah tak boleh lah lagi macam dulu menyampaikan lagu-lagu dengan begitu bertenaga. Tapi fans masih menghargai kerana feel yang dia sampaikan itu tetap tidak lari daripada asal, iaitu seperti dalam album. Kita dapati mereka berdua ni, Izo dan Mael adalah dua insan seni yang apabila mereka bergabung akan menghasilkan satu lonjakan fenomena dalam persembahan. Tetapi hari ini mereka berdua separate ataupun dipisahkan oleh sesuatu perkara yang mungkin kerana faktor dalaman ataupun faktor mereka sendiri, mungkin mereka ada menyimpan rasa dan sebagainya. Ya maklum kan, artis seperti Izo dan Mael ni, mereka adalah insan seni, ada kalanya mereka sensitif. Dalam jiwa mereka tu ada sensitivity. Kalau kita dengar lagu Rahim Makruh sensitif. So kita boleh dapat gambarkan bahawa dia lebih sensitif daripada kita. Kalau kita sama macam saya, tengok orang komen, orang kutuk apa, saya tak ada masalah. Pasal apa? Kerana saya rasa macam biarlah ada orang nak cakap, mungkin itu cara mereka melepaskan keresahan jiwa mereka. Dia tulis Eddie Badri itu inilah itulah, dia kutuk kan macam-macam. Mungkin itu cara fans itu untuk melepaskan geram ataupun nak melepaskan penat lelah dia. Mungkin dengan mengata sesuatu kepada saya, dia puas. Jadi kita biarkan. Pasal kalau kita nak larang pun bukan boleh. Dia bukan anak, bukan keluarga kita pun untuk kita halang. Tapi kita boleh nasihat je lah. Okey, macam Izo dengan Mael ni, mereka lebih lah lagi sensitif. Saya tak apa. Alhamdulillah saya boleh kawal diri saya. Kalau kita tengok Mael contohlah. Mana ada social media dia. Facebook pun tak ada.
Misal dia Facebook tak ada, jangan kata Instagram, YouTube dan sebagainya. Dia memang tak ada. Kerana dia mungkin tak boleh absorb. Orang seni kan, dia jiwa dia lah halus. Dia tak boleh absorb kata-kata seranah fans yang mempunyai rasa benci. Dan begitu juga, jadi dia tutup semua social media dia supaya tak ada siapa boleh kata dia. Jadi orang sekeliling dia je lah yang menyampaikan. Sepatutnya apa yang kita tulis di Facebook, di YouTube, di mana saja, tak payahlah. Yang mana tak berapa sedap, tak payah sampaikan kat Mak El lah. Sebab apa, dia sensitif. Dia orang yang seni kan. Jadi dia tak suka perkara benda-benda yang remeh-temeh ni. Okey. Berbalik kepada Izzo pula. Izzo ada media sosial, tapi jarang sekali. Saya ada ikut dia dalam Facebook. Tetapi dia jarang sekali up status. Sekali-sekali baru up status. Because orang seni, dia takut bila dia up status, ada culprit yang bukan fans dia dalam page dia, yang memang katalah fans Ismail, ada dalam page dia, akan bantai dia, kutuk dia dan sebagainya. Ini akan menjejas kreativiti dia. Dia akan ganggu jiwa dia. Jiwa seni dia kena cool, relax, calm. Sebab tu dia jarang up status. Saya faham tu. Okey, antara mereka berdua ni ada chemistry sebenarnya. Sebab itu kita boleh lihat semua album yang mereka jayakan berdua mendapat tempat yang begitu hebat sekali di hati fans ekspedisi. Mereka mempunyai chemistry dalam karya, dalam seni. Tapi masalah yang timbul adalah apabila mereka ini tidak ada lagi pendamai. Dulu waktu saya menjaga mereka pun berlaku perkara-perkara ni. Sejak Mak El tak puas hati dengan Izzo. Contoh, dalam satu stage show Izzo terkucil sikit dalam solo ke, ataupun intro salah ke, ataupun Izzo start the music first before Mak El get on the stage. Mak El baru terkekia berjalan daripada luar, nak naik stage, Izzo dah jalan muzik. So Mak El kata, aku tercungap-cungap nak kejarkan intro tadi sebab nak masuk. So itu antara perbelahan. Kemudian kadang-kadang Izzo dia marah sebab Mak El atas stage, dia feel bila dia layan peminat dan sebagainya, dia kadang terpijak gadget Izzo, terpijak, terlanggar Izzo. Jadi Izzo dia perform, dia perlukan gadget-gadget dia, tak boleh diganggu ya. Jadi antara mereka berdua ni ada pertikaian, tetapi pada saya lah waktu ketika itu, saya anggap itu adalah pertengkaran ataupun perselisihan faham profesional. Pasal mengenai muzik, mengenai gitar, bunyi gitar, persembahan, mengenai mutu suara dan sebagainya, itu profesional. So nothing got to do. Itu senang je kita nak damaikan. Kita cuma hanya perlu slow talk dengan mereka, slow talk dengan Izzo, slow talk dengan Mael. Tapi kalau dia melibatkan peribadi, ini ada payah sikit lah. So saya tak tahu apa masalah dia orang sebelum perpecahan selepas album Rasa Parisa ni. Tapi apa sedikit input lah saya dapat daripada orang-orang yang boleh dipercayai. Ada waktu konsert orkestra tu, Mael telah mengalami kehilangan. Maknanya salah seorang daripada ahli keluarga dia meninggal dunia. Jadi disebabkan itu emosi dia terganggu. Jadi untuk melakukan satu show besar seperti orkestra ni, ekspedisi orkestra, dia memerlukan tumpuan ataupun dia kena letakkan jiwa dia, Mael, dekat situ. Tapi at the same time, Izzo faham dia ada kematian dan sebagainya. Izzo tahu. Tetapi at the same time, Izzo profesional. Dia nak kerja ni dilaksanakan. Mael pun dia kata tak ada masalah kita laksanakan. Tapi adalah sikit masalah dekat stage tu. Dan menyebabkan Mael tak nak naik stage dan sebagainya masa tu. Selepas persembahan, akhirnya persembahan dijalankan juga. Berlangsung. Dan kemudian selepas daripada itu, mereka berdua ni tak bertegur siapa. Itu menurut daripada sumber yang saya ketahui lah.
Tak tahu betul ke tak, tapi saya pun rasa memang itulah. Sebab ada 3-4 orang yang rapat bercakap macam tu. So selepas konsert orkestra ni, Mael dengan Izo dah tak sehaluan, mereka masing-masing membawa diri dan kemudian memburukkan lagi keadaan. Ada sebuah channel YouTuber, dia ambil kesempatan ni sebab apa, dia nak lariskan dia punya YouTube, nak ramaikan subscriber dia pergi jumpa Mael. You know Mael, bila dia tengah marah, kau tak payah tanyalah. Relax dulu. Ini tak, dia dah tahu Mael tengah marah, dia pergi jumpa Mael, dia ajukan soalan-soalan yang mengapikan Mael, menjadikan Mael marah, soalan-soalan mengenai Izo. Jadi Mael telah menjawab dengan agak kurang baiklah pada hari itu. Sebab dia tengah marah, tapi YouTuber ni telah menyiarkan temu ramah, temu bual dia dengan Mael tu ke YouTube channel dia. Dan of course Izo akan diberitahu oleh sahabat-sahabat, tengok Mael ni kutuk engkau, kata engkau dan sebagainya, ataupun bahasa-bahasa yang tak sepatutnya. Izo mungkin akan tengok dan berasa hati. So ini adalah satu perkara yang boleh berlaku apabila kita menjadi YouTuber ataupun orang yang menjadi YouTuber tak melaksanakan tanggungjawab sosial dia. Dia fikir ini berita ni sensasi, dia pun terekam dan kemudian tujuan dia supaya orang ni berlaga angin. Jadi ini yang berlaku secara ringkasnya. Mael dengan Izo ni dia sebenarnya tak ada apa. Dia orang okey. Dia berlaga angin kerana YouTuber ni tanya Mael macam ni, Mael jawab. Kalau tak silap saya cuba carilah. Saya tak nak sebut. Dan akhirnya Izo mungkin mendengar apa yang Mael katakan dan menjadi rengganglah mereka. Menjadi masalahlah mereka. So ini adalah perkara-perkara yang berlaku antara Mael dan Izo, sehingga hari ini kita tengok Izo dah ada grup sendiri, ekspedisi juga, ekspedisi militer, dan Mael ada ekspedisi Kita Penyu. So dua-dua ekspedisi ni jalan. Fans kata, oh boleh tak kita cuba satukan balik Izo, because they have chemistry, kita nak tengok satu hasil balik. Boleh, tetapi agak mustahil. Kerana apa? Selagi kita tak selesaikan masalah salah faham ni, Izo dia menyangka Mael marahkan dia. Mungkin daripada YouTube tadi tu dia tengok, oh Mael kata macam ni kan. Jadi pada Izo mungkin dia rasa, oh Mael ni melampau bercakap macam ni. Tapi pada Mael pula, dia memang macam tu. Dia sifat dia daripada dulu macam tu, dia lepas kata. Apabila dia marah, kau tanya waktu dia marah, dia akan lepas kata. Dia bukan macam tu sebenarnya. Hati dia tak macam tu. Siapa kenal Mael, dia tahulah. Dia bukan macam tu. Jadi Izo sepatutnya dia lebih faham lah. 30 years kan. 34 years dah dengan Mael. So I think dia tak payah ambil hati lah dengan Mael ni. Macam saya tak ambil hati lah. Entahlah dia nak cakap apa. Dia nak kata saya ke. Saya tak kisah pun. Sebab saya kenal Mael. Saya kenal sangat jiwa dia macam mana. Okey, Izo pun sepatutnya dia patutnya sama lah macam saya. Dia kenal Mael lebih kurang je. Saya awal setahun. Lepas tu Izo kenal Mael. Patutnya dia pun mestilah faham. Saya pun tak nak salahkan Izo. Mungkin, yalah, kalau kita lah kena, pun kita mungkin marah. Macam Izo marah. Okey. Jadi, balik kepada persoalan, kalau Izo dengan Mael disatukan semula, ataupun mereka ni tiba-tiba berbaik dan kembali aktif. Maksudnya Izo dengan Mael satu kumpulan lah. Apa akan jadi dengan band boy lain? Kalau Izo dah ada, macam mana dengan Jeff? What will happen to Jeff? Kalau Mael dah dengan Izo, what will happen to Ali? Begitu juga Lola dengan Amy. Siapa yang mereka nak gunakan? Kalau mereka gunakan yang asli, yang asal, Amy, maknanya Lola akan tersingkir. Begitu juga dengan basis, Eddie dan Zua. Kalau mereka kata, okey kita nak line up asal, Zua. So, maknanya Eddie akan terlepas peluang. Ataupun tersingkir.
Jadi ini melibatkan ramai orang. Mereka ni semua, baik kita sebut yang kalau kemungkinan kalau berlaku penyatuan ni tadi, Jeff, Lola, Eddie, Ali. So diorang 4 orang ni cukuplah tu. Gitaris, drummer, bassist, vokalis. Boleh ke diorang form satu lagi ekspedisi? Mesti fan akan bantai ini itu macam-macam kan. Jadi diorang pun tak nak jadi masalah. Saya rasa susah lah kan, fans mungkin tak faham keadaan ni. Jadi kalau mereka ni berempat tidak bermain dengan ekspedisi, mungkin kalau mereka ada bisnes ke ataupun pendapatan lain, okay, fine. Tapi what happen if inilah sumber dia? What will happen to them? Cuba kita fikir. Semua ada keluarga. Jeff ada keluarga. Ali ada keluarga, Lola ada keluarga, Eddie ada keluarga, everybody. Okay, fine. Lola, saya dengar dia dah buka restoran di mana saya tak ingat kafe lah. Okay, Eddie dia mungkin ada studio studio rakaman ataupun studio praktis yang dia dah upgrade. Saya dengar cerita dia dah upgrade untuk rakaman. Ali saya tak tahu, mungkin dia boleh berdakwah kot kerana dia dah belajar agama sikit. Mungkin dia boleh sampaikan walaupun satu ayat, kata Nabi kan, kita boleh sampaikan walaupun satu ayat. Dia mungkin lebih lah daripada satu ayat, dia dah belajar. Okey, dia boleh berdakwah. Tapi begitu juga dengan Jeff, mungkin dia ada bisnes lain sampingan yang dia boleh survive. Tetapi mereka ni, semua yang ni, Ali, Lola, Eddie, Jeff, mereka adalah orang seni. Macam mana pun mereka nak balik kepada seni. So kalau berlaku penyatuan antara Mael dan Izo, kemudian band-band boy yang Ori, mereka akan berlakulah 4 orang pasti akan tersingkir. Jadi ini adalah satu bentuk diskriminasi yang kita tak akan jangka. Dia boleh berlaku kepada siapa saja. Jadi ini kita cuba elak. Sekarang ni ekspedisi kita PU dah jalan. Saya dengar ada show akan datang ni dekat Sejangkang ke mana ya. Begitu juga dengan ekspedisi militer. Saya rasa for the time being lah, biar mereka jalan dulu. Bab Mael dengan Izo ni mungkin kita cuba untuk damaikan mereka, bukan untuk mereka bersatu dalam satu band, berdamai sebagai seorang sahabat lah. Takkan kita, walaupun kita band lain, ekspedisi militer, ekspedisi kita PU, apa salahnya kita bersahabat? Kan? Saya sendiri, saya memang nak bersahabat dengan mereka, tapi yalah, bila kita cakap macam tu, ni kau dulu kata Izo ni, mana bila masa? Kita bukan kata, bila saya bercakap mengenai sejarah ekspedisi, ada perkara-perkara yang bercanggah yang saya, alhamdulillah saya ingat semuanya. Mungkin ada yang Izo terlupa dan sebagainya, jadi berlakulah perjanggahan. Itu perkara teknikal je. Kalau kita orang jumpa, katalah kita orang okey, tak ada orang yang batu api, kita orang masih okey, mungkin saya boleh jumpa dia dan kita betulkan balik benda yang tak betul. Tapi itu semua, yalah, apabila melibatkan ramai orang ni susah nak kawal. So kita balik kepada Izo dengan Mae tadi. So both of them great artist. Dia great musician. Mael sendiri adalah vokalis yang baik. So Izo gitaris yang baik. Mereka ni campak ke laut jadi pulau. So tak payah bimbanglah dengan mereka. I think terjawab mengenai kenapa kenapa kita tak boleh buat masa inilah untuk menyatukan mereka dalam sebuah band. Tapi kita boleh usahalah, kita sama-sama lah fan semua, kita bila kita jumpa Izo, kita jangan cakap bagi dia orang laga-laga. Bila kita jumpa Mae, jangan laga-lagakan Izo dengan Mae. Ini itu apa kan. Kita cuba cakap benda-benda yang baik-baik, kita damaikan dia orang sebagai seorang kawan, walaupun band mereka berbeza. Macam mana? Boleh?
boleh sahut cabaran saya ni, kita cuba damaikan semua orang lah. Macam video yang baru saya lepas ni, saya cakap mengenai apa perpecahan ekspedisi itu, dan kemudian siapa yang bertanggungjawab jadi 2 ekspedisi dan sebagainya, itu untuk saya clearkan. Sebab ramai sangat saya tengok yang tak faham situasi ni, terus bantai komen kan, dia tak faham sehingga menyebabkan apa, dia kadang-kadang terpaksa mengata saya. Tapi bila dia mengata saya sebar dan benda tu salah, dia akan dapat dosa lah. Sebab apa? Dia simple, pahala dia mengalir ke kita. Sebab tu kita kena jaga. Alright. Okay, Ibrahim. So, kita cuba damaikan Izo dengan Mael dalam konteks sahabat. Bukan untuk form band. Pasal real ekspedisi, saya nak selit sikit je. It's tribute to real ekspedisi. Bukan form band. It's tribute to real ekspedisi. So, kita mestilah kena ada drama untuk main dalam studio, gitaris dan sebagainya. Tak mustahil Izo main. Tak mustahil Jeff main. It depend on situation. So, maknanya ada 2-3 lagu mungkin mereka main. Siapa tahu. So, terpulang pada mereka lah. Mereka nak terima atau tidak. It's tribute to real ekspedisi. Tribute ni maknanya satu ingatan yang kita buat kerana real ekspedisi is satu jenama yang berlaku apabila Mael tertindas, Mael tersingkir, dan real ekspedisi adalah satu perjuangan menyambung karier Mael ekspedisi. So, why not? Kita support. Kalau itu pun salah, tu pulang. Tapi saya bagi tahu kalau ekspedisi kita PU, kita tak boleh, dia orang tanya, album ekspedisi kita PU tak keluar lagi sebab ada banyak kepala. Dalam management masa tu ada 6 orang. So susah. Saya nak buat, orang ni tak nak, orang ni nak, ada 2-3 orang nak, 3 orang tak nak, tak jadi. Tapi real ekspedisi ni saya satu kepala, saya keluar duit, saya cari artis yang nak kerjasama, saya bayar. So senang kan? So, tapi saya bukan nak main tangkap muat. Saya nak pastikan tribute to real ekspedisi ni berkesan. Saya akan cuba dapatkan Mael. Kalau dia nak. Begitu juga dengan Izo. Kalau dia nak, untuk sumbangkan lagu dalam, sumbangkan tenaga mereka dalam tribute album ataupun single ataupun double single tribute to real ekspedisi. So ini bergantung pada takdir, kehendak Allah SWT. Kita cuba runding, tapi kalau dapat alhamdulillah, kalau tak nak kita terpaksalah guna musician lain. Okey, itu saja. Semoga semua mendapat taufik dan hidayah, kita kembali berdamai, kita lupakan sengketa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.